kasih saya ucapkan kepada Suara TV yang telah menjemput saya untuk bersama-sama dalam program ini. Kekalahan PRU14 Barisan Nasional di negeri Sabah ini disebabkan oleh beberapa perkara lah. Pertamanya, kita tidak dapat menangkis terlalu banyak tuduhan dan fitnah serta pembohongan yang dibuat oleh parti pembangkang pada waktu itu, terutamanya soal GST, soal tentang apa yang berlaku di Semenanjung, parti dan isu-isu nasional yang mempengaruhi penduduk di negeri Sabah. Secara keseluruhannya, walaupun kita telah mendapat kerusi yang kurang, tetapi UMNO sebenarnya tidak kalah, ataupun Barisan Nasional tidak kalah dalam pilihan raya yang lepas. Kita telah menubuhkan kerajaan dan telah pun membentuk kabinet. Malah Ketua Menteri pun telah daripada UMNO, iaitu Tan Sri Musa Aman, telah dilantik oleh Tuan Yang Terutama menjadi Ketua Menteri. So in reality, kita tidak kalah dalam pilihan raya. Kita menang, tetapi dengan kemenangan yang agak tipis. Tetapi Alhamdulillah, setelah 2 tahun 6 bulan, 26 bulan, rakyat telah dapat melihat bagaimana kepincangan pentadbiran kerajaan warisan di negeri Sabah yang menyebabkan adun-adun mereka telah berhijrah untuk memberikan satu isyarat kepada kerajaan warisan pada waktu itu bahawa not all is well in Sabah, dari segi pentadbiran, dari segi ekonomi, dari segi hubungan kaum, dan juga cara kerajaan warisan mengurus pentadbiran dan juga ekonomi negeri. Mereka tidak dapat melihat ada satu harapan kepada mereka, untuk anak-anak mereka, untuk anak cucu mereka di bawah pentadbiran warisan. Sebab itu dalam mana-mana juga survei, sebab itu di Kimanis kita boleh menang, walaupun kita tahu bahawa parti kerajaan pada waktu itu berbelanja agak besar untuk memenangi pilihan raya kecil Kimanis. Akhirnya UMNO telah memenangi pilihan raya itu. Dan sentimen on the ground, saya amat kejut juga selama 2 tahun 26 bulan ini, perbezaannya begitu ketara sekali. Sebelum PRU14, kita pun risau tentang sokongan orang, cara mereka mencemuh UMNO, cara mereka mengkritik UMNO dalam media sosial dan sebagainya, terlalu keras dan sebagainya. 26 bulan berlalu, saya kira kita telah mencapai satu tahap merentasi cabaran tersebut. Ya, pertamanya, bila kita telah membentuk kerajaan, 2 hari selepas itu kerajaan kita tumbang berikutan penghijrahan ataupun melompatnya ahli-ahli Dewan Undangan Negeri daripada parti APCO. Antara lainnya ialah di negeri Sabah ini, ramai adun-adun berfikiran bahawa mereka ingin bersama-sama dengan kerajaan ataupun kerajaan pusat. Tetapi pada masa yang sama, pada pandangan saya, ini adalah satu pendekatan yang amat berbahaya. Lebih-lebih lagi dengan APCO. Ada 2-3 isu dengan APCO, cara mereka melompat ini. Katalah kalau mereka melompat setelah setahun kita memerintah, maka mereka boleh menggunakan alasan kita telah bekerja setahun, APCO tidak bersetuju dengan cara kerajaan ditadbir, maka kami melompat keluar daripada kerajaan Barisan Nasional. Mungkin rakyat akan dapat menerima alasan itu walaupun tidak kukuh. Tetapi apa yang berlaku, 9 hari bulan atau 9 hari bulan adalah hari mengundi, 8 hari bulan, kempen manifesto Barisan Nasional itu masih lagi didokong oleh APCO. Takkanlah dalam masa 3 hari kempen untuk Barisan Nasional akhirnya beralih arah 3 hari selepas itu. Bermakna itu adalah, pada saya itulah pengkhianatan kepada satu perjuangan. Jadi kalau dia melompat 6 bulan, setahun selepas itu, then let's see, mungkin dia orang boleh memberikan legitimasi kepada itu. Yang keduanya yang menjadi masalah, sejurus selepas mereka membentuk kerajaan, APCO diberikan jawatan timbalan Ketua Menteri. Dan ingat,
Datuk Madius Tangau bukan seorang ahli adun, ahli Dewan Undangan Negeri. Beliau adalah ahli parlimen. Maka terpaksa dia dilantik sebagai adun lantikan untuk membolehkan beliau menjadi timbalan ketua menteri. Ada orang mengatakan ini adalah bentuk rasuah kerana mendapat habuan. Alangkah eloknya melompat tapi tidak pegang jawatan. Maka dia boleh memberikan pandangan kepada orang bahawa kami melompat atas dasar perjuangan, bukan atas dasar jawatan. Jadi di situ ada satu dua perkara yang dibuat oleh APCO yang menyebabkan rakyat Sabah, terutamanya rakyat KDM, Kadazan Dusun Murut ini, yang merasakan mereka telah betrayed, telah dikhianati oleh pemimpin-pemimpin APCO. Sebenarnya kita tidak mahu kepada pembubaran Dewan. Kalau kita ikut peraturan yang digunakan pakai oleh Tuan Yang Terutama pada bulan Mei 2018, bila mana Tuan Yang Terutama telah melantik Datuk Seri Shafie Apdal sebagai Ketua Menteri dan membenarkan beliau membentuk kerajaan, peraturan yang dipakai ialah oleh TYT sendiri dan pihak istana, mana-mana pihak yang mempunyai akuan bersumpah di kalangan adun yang majoriti, maka beliau boleh menyembuhkan kerajaan dan boleh menjadi Ketua Menteri. Itu yang diperakukan pada bulan Mei 2018 oleh Tuan Yang Terutama sendiri. Jadi, bila pada 29 hari bulan Julai tahun 2020 ini, kita telah memberikan notis kepada Tuan Yang Terutama bahawa Barisan Nasional ataupun Tan Sri Musa Aman mempunyai 33 ahli Dewan Undangan Negeri yang mana simple majority dan boleh membentuk kerajaan. Malangnya peraturan itu diubah. Kali ini TYT tidak mahu mengiktiraf itu dan membubarkan Dewan Undangan Negeri. Soal tentang ada orang yang menyatakan sokongan terhadap BN menurun ataupun simpati kepada Warisan, saya rasa ramai juga yang marah di situ kepada Warisan kerana membubarkan Dewan Undangan Negeri dan orang terpaksa berdepan dengan ancaman COVID. Kerana kalau ikut peraturan TYT sendiri, maka sepatutnya tidak ada sepatutnya pembubaran Dewan Undangan Negeri. Sepatutnya kerajaan itu diberikan kepada Tan Sri Musa sebagai Ketua Menteri dan rakan-rakan beliau. Tetapi peraturan diubah. Jadi maka terjadilah pembubaran Dewan. Dan kalau orang nak menyalahkan Tan Sri Musa ataupun UMNO, benda yang sama berlaku pada bulan Mei 2018. Sebab itu saya selalu berkata, kalau satu kerajaan itu ditubuhkan atas dasar yang acara lompat-melompat ini, akhirnya mereka akan terkubur dengan acara lompat-melompat juga. Tapi saya percaya rakyat Sabah faham bahawa perlu ada satu pertukaran dalam pentadbiran kerajaan, kerana kalau tidak, dia akan memudaratkan kerajaan negeri Sabah. Dari segi ekonomi, dari segi hubungan kaum, dari segi PTI, dari segi keselamatan dan macam-macam hal. So, eloklah juga kita menuju ke pilihan raya negeri ini supaya banyak benda-benda ini dapat diselesaikan. Kalau kita kata dia mahukan ketenangan politik, barulah dia boleh mentadbir negeri Sabah ni dengan baik. Dan janganlah ambil kerajaan Barisan Nasional dulu. You see? Kalau dia ambil kerajaan Barisan Nasional dengan cara begitu, merampas kerajaan begitu, sehari selepas. Dan ini bukan lagi soal merampas Ada lagi juga soal tentang kesahihan dari segi perlembagaan. Sama ada warisan ini memang betul boleh dijadikan kerajaan kerana pada waktu itu Tan Sri Musa Aman tidak pernah letak jawatan. Jadi ada banyak isu yang menyebabkan ketidakstabilan politik ini, yang menyebabkan naik mahkamah, turun mahkamah ini, yang menyebabkan ketidakstabilan ini bukan Barisan Nasional. Kerana tindakan warisan. Sepatutnya mereka terima kekalahan mereka dan biarkan Barisan Nasional memerintah sehinggalah 5 tahun dan kemudian bertanding semula. Jadi, dalam dunia politik Malaysia dan seluruh dunia, kita tidak boleh memberikan alasan bahawa dinamiknya politik itu menyebabkan kita tidak boleh memerintah dengan baik. Namakan saya satu fasa dalam sejarah Malaysia ini di mana kita aman dari segi politik.
Tidak pernah sejak tahun 1953, 57 ataupun 1963 Malaysia, tidak pernah ada satu bulan pun yang tidak ada krisis politik. Jadi itu bukan soalannya. Masalahnya ialah Datuk Seri Shafie Apdal gagal mentadbir kerajaan dalam situasi yang dihadapi. Segala-galanya ini bermula bila tertubuhnya Perikatan Nasional. Sebelum itu Pakatan Harapan, Barisan Nasional tahu siapa musuh, siapa lawan, siapa kawan. Tetapi bila Perikatan Nasional ini terbentuk, semuanya menjadi bingung dan pening dan kabur. Bukan saja di Sabah tapi di Semenanjung, ya. Tapi kita kena berdepan dengan realiti ini, bahawa inilah dinamik politik buat masa ini dan we have to deal with it. Bermakna kita kena ada perbincangan dengan PBBM. Saya punya pandangan, ini pandangan peribadi saya, ya. Pertamanya, kita kena ingat PBBM tidak pernah wujud di Sabah sebelum PRU 14. PBBM hanya wujud di Sabah setelah PRU 14. Kalau di Semenanjung, Tun Mahathir sudah bergerak sebelum PRU 14, Tan Sri Mahyudin, Datuk Seri Mukris, semua bergerak. Walaupun parti mereka belum daftar dan sebagainya. Tetapi mereka sudah wujud. Tapi di Sabah tidak pernah wujud. Sebab itu Bersatu tidak pernah bertanding di Sabah. Jadi tertubuhnya Bersatu di Sabah atas kesakitan UMNO bila berhijrahnya rakan-rakan kita ke PBBM. Jadi sentimen itu terlalu sakit dan grassroots masih lagi teringat perkara ini. Jadi dalam perundingan kita dengan PBBM, ada beberapa perkara yang perlu kita faham. Dan saya percaya kepimpinan PBBM juga memahami ini. Pertamanya ialah dalam pengagian kerusi, UMNO kena lebih banyak daripada PBBM. Bukan kita tidak mau memberikan kepada PBBM, tapi selayak-layaknya UMNO mesti mendapat lebih kerana UMNO dari segi mana sekalipun kita boleh lihat kekuatannya. Dari segi cawangan, kita lebih banyak cawangan. Dari segi keahlian, kita lebih banyak keahlian. Dari segi aktiviti, kita lebih banyak. Dari segi jentera dan struktur kita, dengan PDM kita, dengan jalinan rakyat, UMNO ni lebih, is a very structured political system within UMNO. So dari segi mana tengok sekalipun, UMNO masih lagi dominan. Tetapi kita tidak menidakkan bahawa PBBM mempunyai wakil-wakil rakyat yang telah melompat. Sebab itu dalam konteks negeri Sabah, satu, kerusi UMNO seharusnya dan selayaknya mesti lebih banyak daripada PBBM. Dan oleh kerana itu yang berlaku, kalau kita memerintah nanti, sudah tentu UMNO perlu diberikan jawatan Ketua Menteri. Sebab by virtue of the numbers that we have. Dan yang ketiga, kita mahu setiap bahagian jangan terlepas pandang wakil-wakil daripada UMNO. Sebab untuk PBBM, calon-calon PBBM menang di negeri Sabah, mereka perlukan kerjasama daripada jentera UMNO yang sudah structured. You know, kalau katalah jentera UMNO boycott, kita akan bermasalah. Sebab itu PBBM kena faham, bukan kita menidakkan PBBM di Sabah, kita nak bekerjasama, tetapi selayak-layaknya UMNO mesti lebih dominan. Ada satu lagi poin kenapa dominan ini penting. Kita tidak mahu berlaku situasi di mana bila pilihan raya ini berlaku, kita tidak dapat melahirkan sebuah parti yang menjadi tunjang. Jadi semuanya sama rata, sama kuat, akhirnya lompat-melompatnya akan berlaku sepanjang masa. Ramai orang yang mengkritik, UMNO ni mau jadi abang yang besar, mau jadi bapa, mau dominan. Sebenarnya ada strategi dan ada hikmahnya bila UMNO ini menjadi tunjang kepada Barisan Nasional. Sama juga macam institusi keluarga. Kalau tidak ada bapa, semua nak jadi bapa, susah. Anak mau jadi bapa, anak perempuan mau jadi bapa, cucu nak jadi bapa, isteri pun nak jadi bapa. Institusi keluarga itu akan hancur. Begitu juga dalam sistem kerajaan. Kalau tidak ada abang, jangan panggil bapa lah. If you don't have a big brother, then apa yang berlaku, struktur itu tidak kuat. Jangan pergi jauh lah. Pakatan Harapan. Bagaimana seorang satu parti yang hanya 12 kerusi boleh jadi Perdana Menteri. Akhirnya inilah jadinya. Kecundang dan sebagainya. Jadi ada sebab kenapa UMNO perlu untuk meminta kursi yang lebih, selain daripada latar belakang di mana kursi kita yang paling banyak.
kekuatan kita ada, tetapi inilah untuk melahirkan sebuah kerajaan yang stabil supaya tidak ada lagi berpolitik 24 jam. Bila ada satu abang yang besar tapi kena adil. Abang yang besar tapi adil. That's what UMNO is all about. Big brother but a fair big brother. Buat survei, logo Dacing masih lagi diterima oleh rakyat di negeri Sabah. Dan kita telah membuat keputusan bahawa kalau UMNO bertanding, kita akan bertanding atas logo Barisan Nasional dan bendera Barisan Nasional. Kita faham di negeri Sabah ini luas dan ramai yang masih tinggal di kawasan pedalaman. Untuk kita membawa logo-logo lain, after all, we have decided kita tidak masuk dalam Perikatan Nasional. So actually soalan Bob itu pun tidak begitu relevan kepada kami sebab tidak ada pilihan. Kita bukan ahli Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional tidak wujud di Sabah. Ya, yang ada ialah kita panggil BN++. Jadi BN akan menjadi pilihan kita, bendera kita sebab ini adalah branding yang telah pun dikenali dan disenangi oleh rakyat Sabah. So I think we'll go for BN insya-Allah.